وليه. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عنا. اللهم لا تدع لنا ولا ولا كرب ولا عين ولا مريضا ولا ميتا ولا يا لك الطاعة لا قضيتنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل والنجاة من ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إنك أنت ربنا هب لنا من أزواجنا وجعلنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولمؤمنينا وارحمهم كما ربونا So many bright stars like diamonds in the sky. Oh, it makes me wonder anyone can be blind to all the signs so clear. Just open your eyes and I know without a doubt you will surely see the light. ऐसा जुल्म न किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, Allah hi Allah. Allah hi Allah किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है काम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, Allah hi Allah, Allah hi Allah, Allah hi Allah. Dengan kita muka surat 7 Bismillahirrahmanirrahim. Abu Lais berkata, wara' yang murni yaitu menjaga mata daripada yang haram dan menjaga lidah daripada dusta dan ribah
dan menjaga anggota atau panca indera daripada segala yang haram. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sambungan kita dalam bab masih lagi bicarakan bab wara'. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita merujuk kepada pandangan para alim ulama yang lain, banyak disyarah di dalam kitab-kitab tasawuf, menjaga anggota kita yang 7 ni, panca indera, mata, kedua tangan kita, kaki, perut, kemaluan, lidah, telinga. Jadi setiap daripada anggota yang Allah jadikan bagi kita semuanya ada kegunaan. Sebab tu kata di dalam kitab, satu kitab yang ditulis dikarang oleh bekas mufti Brunei, Tuan Haji Muhammad Zain, dinamakan kitab itu Zainul Insan, perhiasan bagi manusia. Sempena nama dia lah, dia ambil Zainul Insan. Dia kata Allah jadikan panca indera yang Allah jadikan itu ada 2 kegunaan. Satu bangsa untuk dunia, satu untuk dibangsakan pada akhirat. Jadi di atas Allah jadikan panca indera ni, pada dunia ni kita lihat ialah memberi kepada kita maslahah kemudahan, yakni di segi perhubungan, di segi gerak kerja, di segi apa yang kita buat tu membawa kepada suatu kemudahan. Sebab kalau kita tak ada panca indera ni tuan-tuan, Allahu Akbar, satu daripada sifat kita manusia tadi ni ada kekurangan. Sebab tu dinamakan, dalam bahasa dikatakan bahawa insan-insan ni kurang upaya, kan? Kategori orang yang kurang upaya. Jadi sebab masalahnya panca indera mereka ni kurang. Ada yang dijadikan Allah semula jadi, dilahirkan dalam keadaan dia tak nampak, buta. Ada yang Allah jadikan pula dilahirkan ia dengan sempurna, boleh melihat, boleh apa semua, tapi dengan ada satu musibah yang berlaku, maka dia tak jadi tak nampak, buta. Ada seorang sahabat sebab dijemput saya pergi kuliah untuk orang buta di Jalan Geni, tuan. Ada satu pusat pemulihan orang-orang cacat di Jalan Geni, di Brickfield. Jadi di sini ni pusat ni ialah untuk melatih semula orang-orang yang kurang upaya. Masalahnya kebanyakannya tak nampak, buta mata. Ada yang buta mata dengan sebab terlalu banyak bekerja, sebab mata duk tenung kepada ni komputer. Bahaya juga komputer ni, kan. Kita ingatkan benda tu tak ada masalah, rupa-rupa ada masalah. Jadi kerja hebat accountant bank. Kerja accountant bank, orang cerdik, dan pernah berkhidmat di Jepun selama 5-6 tahun. Pernah berkhidmat di negara-negara luar. Tapi dengan sebab buta ni, maka dihantar balik. Dan sekarang ni duduk, mungkin dah bekerja balik lah, duduk di pusat latihan orang buta di Jalan Geni, Brickfield. Jadi saya bersembang dengan dia, dia kata asal-asal dia tak buta, tapi kerana duk tenung benda ni, komputer ni, hari-hari duk tenung, lama-lama tu hilang pandangan. Jadi terpaksa dihantar ke pusat latihan orang buta di Jalan Geni ni, baca huruf Braille. Itu. Yang ada seorang lagi pula pembantu makmal Universiti Melaya. Jadi dia kata dia dulunya memang elok mata, tapi dengan sebab musibah berlaku, profesor ni buat ujian di makmal, minta tolong dia buang tabung uji tu dengan bahan
tak sempat nak sampai ke tong sampah, benda tu meletup. Bila meletup, kaca tabung uji ni masuk dalam mata, dua-dua buta. Jadi dia hantar ke situ. Jadi isteri dia seminggu sekali mari jemput ambil. Jadi selepas tamat latihan, diterima kerja balik, tetapi dia kerja dalam pejabatnya lah. Jadi itu kita tengok tu. Jadi sebab itulah apa nama disyarah oleh ulama. Kalau kita tengok dalam kitab Penawar Bagi Hati pun, maka kata pandangan ulama, Allah jadikan tu ada dua kegunaan, dunia dan juga di akhirat. Jadi apabila Allah memberi kepada kita nikmat panca indera ini, maka orang yang wara', kata Abu Lais As-Samarqandi, yakni pengarang kitab ini, ulama ini, maka semurni-murninya manusia yang wara' di sisi Allah itu adalah mereka yang dapat memelihara matanya daripada yang haram, menjaga lidah daripada dusta, cakap bohong dan ribah. Ribah ni mengadu domba, kan? Fitnah memfitnah, dan menjaga daripada segala yang haram. Jadi perkara yang haram ni, maka Islam telah pun jelas di dalam hadis. Kalau kita tengok dalam hadis ni, dalam bab ni yang telah dibaca, doktor kita dah baca dah itu hari, yang menyatakan al-halalun bayyinun wal haram bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabbihat. Jadi dalam Islam ni halal telah pun jelas, yang haram pun telah pun jelas, kan? Jadi jika adanya samar-samar, adanya perkara yang tidak jelas, yang keraguan, maka yang itu dinamakan sebagai syubhah. Jadi benda yang haram itu telah pun jelas, maka tinggalkanlah daripada yang haram dan alihkan kepada perkara yang dihalalkan oleh Allah. Hak haram tu jangan kita buat. Jadi mata melihat kepada perkara-perkara yang haram, melihat kepada wanita-wanita, aurat perempuan, ini adalah haram. Ya. Tangan kita dipelihara daripada memegang, menyentuh perkara yang diharamkan oleh Allah. Kaki dipelihara daripada berjalan atau pergi ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Ni. Jadi kaki Allah Ta'ala bagi, carilah tempat-tempat yang diradai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kita duk arah ke tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah. Begitu juga dengan lidah. Lidah ni Allah Ta'ala bagi sebagai maslahah untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita baca hadis, untuk kita membaca buku-buku, menambahkan pengetahuan ilmiah kita, mempelajari ilmu-ilmu Islam, untuk kita bertutur kata, bersoal jawab, bertanya khabar. Jadi jika disalahgunakan perkara ni, maka haram itu jelas, hukumnya adalah haram. Dan apabila kita melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, maka sudah pasti yang ianya akan mendapat balasan, yang Allah akan kenakan kita dengan balasan neraka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tiada ada pilihan yang lain. Jadi semua ni panca indera kita, mata, tuan-tuan, ya, akan menerima balasan di sisi Allah, maka kitanya akan dibakar dalam api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia mungkin seronok lah benda-benda ni, tuan-tuan. Sebab benda ni dia bersesuaian dengan nafsu. Nafsu kita seronok, kan? Seronok. Benda hak yang Tuhan larang ni, Allah, cukup seronok. Tapi hak benda yang Tuhan suruh ni cukup jadi masalah kita. Sebab tu kita tengok dalam masalah ini kalau kita sebut ni juga bermakna orang yang wara' memelihara daripada berlaku kemungkaran dengan panca indera. Sebab tu kita tengok di masjid-masjid, di surau-surau, kita nak duduk mengaji, nak belajar ilmu Islam, berapa kerat sangat manusia yang mahu. Mari semayang tarawih ramai, hampir nak penuh masjid. Tapi bila kita kata habis tarawih kita buat tazkirah, separuh lari tinggal, hilang.
Sebab tu saya cadangkan kepada pihak ahli jawatankuasa masjid dan surau, kalau boleh kita buat tazkirah selepas solat ba'diyah Isyak. Tak usah lama lah, 15 minit pun cukup dah. Sebab tujuannya kita ni bulan Ramadan ni tuan-tuan, istimewanya tetamu-tetamu Allah yang hak tak pernah mari jemaah masjid pun ada. Kita nak kata tak semayang tu, kita tak nampak, tak boleh. Kita sangka baik, makna mereka mungkin duk semayang dah, tapi tak pernah mari semayang jemaah di masjid. Jadi dengan bulan Ramadan tu dia mari tu, maka kita nak bagi kat dia ilmu walaupun dengan masa yang pendek, walaupun 10 minit, 15 minit. Mudah-mudahan kok mana Allah campak hidayah dalam hati mereka ni, dapat selepas bulan Ramadan nanti dia boleh menjadi orang yang cinta kepada majlis ilmu, cinta kepada para guru, alim ulama untuk kita mempelajari ilmu Islam. Itu harapan kita. Tapi ada juga AJK dia membantah. Dia jawab, dia kata kita tak boleh paksa orang. Kalau AJK macam ni punya pandangan, Allah Rabbi, kita bukan paksa orang, tapi kita nak berikan ilmu. Sayangkan saudara kita dalam Islam ni, kita sayang sungguh. Itu yang kita nak bagi juga ilmu walaupun masa 10-15 minit. Dan penyiaran dakwah Islam ni tuan-tuan, dia tak boleh hilang. Sama dengan politik. Politik tanpa dakwah akan jahanam dia, lingkup. Sebab mesti dia ada dakwah. Dakwah tak boleh dipisahkan. Dakwah ini da'iyullah, perkara yang Allah telah memerintahkan Nabi menjalankan dakwah. Dalam gagasan dakwah itu mengandungi politik, siasat. Jadi kalau dipisahkan antara dua, ibarat irama dan lagu, bila dipisah dia akan jadi pincang. Tapi dengan keadaan itu, kita agama ni yang kita nak kena jelaskan bahawa soal dakwah dan politik satu gabungan di antara isi dan kulit yang tak boleh dipisahkan. Memang itu sunnatullah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gitu. Jadi AJK pula bantah. Ya, jemaah tak kata apa lagi pun, AJK bantah. Jadi saya kata cuba kita buat dulu kan. Dia kata tak boleh paksa orang, dia kata benda tu nanti timbul masalah. Perkara tu buat pun belum, kita dah kata dah timbul masalah. Jadi gitu tuan-tuan. Jadi malam tadi saya buat tazkirah, kena giliran saya. Dia minta jadi imam, tak apalah. Dia kata baca pendek-pendek sudah lah, kita pun tak larat dah kan. Jadi kita baca pendek-pendek je. Lepas tu tazkirah. Lepas sembahyang ba'diyah Isyak kita buat tazkirah selama 20 minit. Lepas tu terus sembahyang sunat tarawih sampai tutup dengan witir. Tak ada apa masalah. Lagi pula pun kita lepas Isyak ni kita dah makan, kita dah rehat, kita dah apa semua dah minum. Satu tenaga baru dah mari dah. Jadi kita segar dah. Ini lepas tarawih selesai witir, Allah buat tazkirah, reda dah. Daripada 6-7 saf tinggal satu saf setengah. Tinggal tu hak kau lah, hak yang mengaji selalu tu. Tak ada apa dah hak mengaji selalu tu. Jadi gitu. Jadi ini kita nak jelaskan. Sebab tu Islam tuan-tuan, kita ni melihat perkara yang kita nak jadi insan yang bertakwa. Sebab tu bulan Ramadan tu Allah kata la'allakum tattaqun kan, melahirkan orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa, orang yang wara'. Hasil daripada takwa tu melahirkan insan yang wara'. Jadi wara' macam ni, nak semurni-murni ni, kata Abu Lais pengarang kitab ini, kita kena pelihara benda-benda ni. Anggota kita ni Allah jadikan gunalah sebaik-baiknya pada dunia dan pada akhirat. Jika kita salah guna, sama dengan kita menyalahgunakan hak-hak yang lain kan? Jadi anggota kita ni duduk pada badan. Jadi sebab tu kita kena pelihara. Dan Nabi kata dalam soal badan manusia ni, Nabi sebut juga dalam keadaan kita nasihat menasihati. Jadi kita tolong tegur, tolong nasihat. Dari nasihat pada diri kita sendiri, iaitu kita kena memberikan keyakinan dengan dipelihara anggota-anggota ini daripada melakukan perkara yang haram. Tuan-tuan, sedaya upaya. Jadi kita kena buat ini untuk kejayaan diri kita sendiri, ini bukan untuk orang lain.
Kalau kita boleh buat, memelihara dengan baik, mata kita tak dilihat benda yang haram, lidah kita dipelihara tak bercakap bohong. Ada di kampung AJK dah susun, setiausaha dah susun jadual. Dia susun jadual, malam ni giliran orang ni jadi imam dan kita minta tazkirah. Jadi bila tanya kepada dia kata boleh, insya-Allah, tak ada masalah. Lepas tu saya kata bila tiba gitu, dia kata tak apalah, ustaz ada ustaz buat, nanti bila tak ada saya ganti. Jadi kita pun seronoklah, sama-sama pakat bekerja dalam agama Allah. Tapi bila kena giliran dia malam tu, saya tak ada di situ, saya kena tempat lain. Jadi bila kita balik, jemaah telefon, dia kata mana Pak Imam ni? Dia tak mari dengan apa semua, jadi berselerak jemaah. Jadi bila tanya dekat dia, dia kata minta maaf, malam tadi saya pergi masjid ni, saya ada tazkirah masjid ni. Jadi pengurusi tanya dia, buat apa yang pergi masjid sana, kita dah susun jadual sini dah, kena bertugas di sini, kena tazkirah di sini. Jadi ada jemaah kita, dia sebut, dia kata dia pergi masjid ni, tapi jemaah kita ni tuan-tuan, bukan dia pun ada juga di masjid yang disebut. Dia kata mana ada, malam tadi orang lain tazkirah di masjid tu, bukan dia. Nampak, Allah Maha berkuasa tuan. Kita duk bohong orang ni, tak jadi apa no, esok kesudahan makan diri kita. Jadi bila dia buat macam tu, hilang penghormatan jemaah pada dia sebagai seorang orang tua, sebagai seorang imam. Jadi orang kata Allahu Akbar, kenapa dah jadi macam tu kan? Kalau kata tak boleh, beritahu teranglah, kata saya tak dapat, minta maaf, saya pun dah tak mampu, bagi orang lain. Senang cerita. Ini bohong di bulan-bulan Ramadan ni, cakap bohong ni, la ilaha illallah. Mazhab kita adalah longgar sikit. Kalau mazhab Hanafi cakap bohong bulan puasa, batal puasa. Kita ni kurang lah sikit, mazhab Syafi'i kurang pahala puasa. Jadi gitu kita. Jadi kalau seorang orang yang sebagai imam, sebagai orang dihormati masyarakat, engkau cakap bohong dengan masyarakat macam tu, Allahu Akbar, tak ada faedah apa dah. Hilang kepercayaan, hilang penghormatan orang. Jadi gitu. Tu dunia. Di akhirat belum kita tahu bagaimana balasan kita terima insya-Allah Subhanahu wa taala. Oleh demikian tuan-tuan, jagalah nikmat Tuhan bagi, yang mana kita ada panca indera ni, boleh tengok dengan jelas, boleh bercakap, telinga dengar, boleh guna, kita semua boleh manfaat dengan baik. Peliharalah dengan baik. Moga-moga kita mendapat hidup yang barakah, bukan takat dunia, bahkan sampai di hari akhirat besok insya-Allah. Wallahu a'lam. Sekadar itu insya-Allah. Sambung kemudian. Jadi sebelum saya tutup kuliah, saya minta izin kepada AJK, para jemaah sekalian. Koklah tuan-tuan, jika ada yang nak beri zakat, maka boleh buat kepada demikian, sebab pelajar kita akan sambung balik pengajian pada bulan 9 bagi mereka akan mengaji, sambung belajar balik di negara Timur Tengah. Kok ada tuan-tuan yang nak bagi zakat, bolehlah bagi pada saya, kita salurkan kepada mereka, sebab kemasukan belajar memerlukan yuran, sewa rumah dan juga makan minum dan segala keperluan mereka. Jadi sebab itulah kita pelajar-pelajar ni, dia tak ada beasiswa, hanya dengan mengharapkan duit zakat dan juga duit saku daripada ibu bapa. Jadi tuan-tuan, jika terpanggil untuk membantu, jika ada duit-duit zakat sempena bulan Ramadan, boleh berjumpa dengan saya, insya-Allah nanti kita akan salurkan kepada mereka untuk sambung pengajian nanti. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu al-'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.